بالكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به والمسلمين bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah, malam ini kita menyambung tafsir surah An-Nisa juzuk kelima ayat yang ke-71. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu khizrakum فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وإن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu, majulah ke medan pertempuran, iaitu perang secara berkelompok, atau majulah bersama-sama serentak. Dengan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepadaku kerana aku tidak ikut berperang bersama mereka. Dan sesungguhnya jika kamu mendapat kurniaan kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dan dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentulah aku akan memperoleh kemenangan yang agung. Kerana itu, orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, hendaklah berperang di jalan Allah. Dan siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah, hari ini saya baca ayat yang ke-71 sampai 74 surah An-Nisa juzuk yang kelima. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang perang. Kita malam ni cerita perang. Walaupun kita ni bukan askar, tapi dia cerita pasal perang. Kalau ayat cerita pasal semayang, kita pasal semayang lah. Tapi oleh kerana malam ni ayatnya cerita pasal perang, jadi kena cerita jugalah pasal perang. Sama ada nanti tuan-tuan dan puan-puan faham tak faham tu cerita lain, tapi nak kena cerita perang. Baik, apakah yang disebut oleh ulama berdasarkan kepada ayat ini? Merujuk kepada kitab tafsir Ibn Kathir, ayat ini Allah Ta'ala arahkan kepada orang beriman supaya khuzu hizrakum. Khuzu hizrakum ni maknanya bersiap sedia berdepan dengan musuh. Sebab kita kena faham bahawa kebenaran yang dibawa oleh Nabi, belum pada Nabi meninggal sendiri pun dah ada musuh. Sebelum Nabi meninggal, ada orang yang tak suka apa yang Nabi bawa. Jadi kalau Nabi pun berdepan macam tu, maka kita pun serupa juga kena berdepan macam tu. Jadi ayat yang diperintahkan oleh Allah, khudhu hizrakum. Khudhu hizrakum tu dengan makna bersiap siaga. Artinya
ada di sana golongan orang yang kena bertugas untuk melihat musuh. Kita kena faham, dulu saya pernah sebut pada tuan-tuan, orang kafir ni ada 4 bahagi. Orang kafir ni ada 4 bahagi. 4 bahagi ni mengikut pandangan Islam lah. 1 dipanggil zimmi, 2 dipanggil harbi, 3 dipanggil musta'man, 4 dipanggil mu'ahad. Itu 4. 1 tu dipanggil zimmi, itu maknanya orang kafir yang duduk di sebuah negara Islam, maka mereka patuh kepada undang-undang negara. Undang-undang negara iaitu undang-undang Islam. Itu kita panggil zimmi. Dengan dia itu membayar, kalau istilah kita, cukai kepala. Bila dia bayar cukai kepala kepada sebuah negara Islam yang memerintah dengan Islam dan undang-undangnya, maka menjadi kewajipan ketika itu dipelihara diri dan hartanya, nyawa dan hartanya. Mana tak boleh dibunuh, tak boleh dirampas hartanya. Itu kalau zimmi. Yang kedua, mu'ahad. Orang kafir ini dia tak duduk dalam negara Islam, dia duduk negara dia. Negara dia aman, tetapi dia buat hubungan diplomatik dalam bahasa sekarang. Bahasa dulu dipanggil mu'ahad. Maka hubungan diplomatik dia buat dengan negara Islam untuk apa? Untuk menjalinkan hubungan damai, tidak bergaduh. Yang ketiga, kalau yang kedua ni, maka negara Islam tu dia kena terima. Maknanya kalau orang buat perjanjian. Sebab apa? Islam dia tak suka berperang. Yang ketiga, kafir musta'man. Maksudnya kafir yang meminta keamanan. Apa punca dia? Negara dia perang. Negara dia perang, maka negara dia pun tak dapat untuk menjaga dia, maka dia lari kepada negara Islam dan dia minta perlindungan kepada negara Islam. Maka orang ini wajib dilindungi. Dia, negara dia berperang, tapi dia lari negara Islam, dia minta perlindungan, maka wajib bagi orang Islam melindungi. Kafir itu dipanggil musta'man. Mana hujahnya? Al-Quran menyebut dalam juzuk 10 surah At-Taubah ayat 6, wa in ahadun minal musyrikin istajarab fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ayat 6 ni surah At-Taubah menyebut, wahai Muhammad, sekiranya ada seorang kafir datang, seorang musyrik atau kafir datang jumpa kau, istajarab, minta lindung, maka fa'ajirhu, maka kamu kena lindungi dia, hatta yasma'a kalam Allah, dan juga kena perdengarkan kalam Allah. Paksa masuk Islam tak boleh, tapi ceritakan Islam pada dia tu boleh. Itu ayat 6 surah At-Taubah. Maknanya kafir musta'man ni kita kena lindungi dia. Yang keempat dipanggil kafir harbi, kafir yang memerangi Islam. Kafir dia memerangi Islam, maka orang Islam wajib perang dengan dia. Cuma ulama mengategorikan bila nak perang dengan dia tu, bila dia tu angkat senjata. Dengar betul-betul tuan-tuan, jangan tuan-tuan silap. Bila orang kafir itu yang harbi, dia angkat senjata memerangi orang Islam, orang Islam wajib memerangi dia. Wajib. Tetapi selama mana dia belum mengangkat senjata, maka dia perang secara hujah, maka kita kena perang secara hujah. Itu dia. Dia pakai medsos, kita pakai medsos. Dia hina Islam, dia pelekeh Islam, kita perjelaskan Islam. Begitu. Itu 4 kategori. Jadi kita kena berdepan dengan 4-4 tu. Orang Islam berdepan dengan 4-4, dan berdepan dengan 4-4 berbeza kaedah. Dengan kafir zimmi kita pelihara dia, bunuh tak boleh, rampas harta pun tak boleh. Kenapa? Dia bernaung di sebuah negara Islam. Tapi kena faham juga negara Islam tu ada atau tidak, ataupun kepimpinan negara Islam itu ada ataupun tidak.
sejak kejatuhan kerajaan Osmaniyah Turki 1924, maka kita tidak ada dipanggil kerajaan Islam. Yang ada ialah kerajaan umat Islam. Beza tuan-tuan, kerajaan Islam dengan kerajaan umat Islam. Itu beza. Baik. Itu yang kita tengok betul-betul. Beza pula kalau kita buat perbandingan dekat tempat kita. Kita kena faham juga. Tempat kita ni diletakkan dalam perlembagaan artikel 3. Tuan-tuan dengar betul-betul tuan-tuan, jangan tuan-tuan silap dengar. Silap dengar ni masalah. Kan? Bukan saya salah, ibu-ibu salah dengar. Kan? Lepas tu diletakkan kat bawah ustaz. Ustaz cakap apa itu? Sedap aja dia. Kan? Yang dia tu tak betul-betul pakai telinga dengar. Lepas tu main letak kat bawah ustaz. Ni masalah juga. Bukan ibu-ibu lah. Kan? Tapi lebih kurang. Kan? Baik, saya balik pada itu. Kalau kat negara kita, kita tengok dalam Perlembagaan Persekutuan, artikel 3 itu mengatakan bahawa agama bagi negara ialah agama Islam. Agama bagi negara itu agama Islam, dan agama-agama lain boleh diamalkan. Ayat itulah tuan-tuan tengok dekat perlembagaan tu kan. Artikel 3 kata agama bagi negara ialah agama Islam dan agama lain boleh diamalkan. Agama lain itu boleh diamalkan, itu memberi maksud engkau nak amal agama engkau amal, tapi sebar tak boleh. Dakwah orang Islam masuk kafir tak boleh. Itu berdasarkan perlembagaan. Bermakna Islam dipelihara kat situ. Tuan-tuan kena faham, Islam dipelihara. Islam dipelihara kat situ. Maknanya orang yang bukan Islam dia boleh amal agama dia. Menyebarkan tak boleh, berdasarkan kepada perlembagaan. Kena cakap slow-slow, cakap laju-laju kadang tak berapa nak faham. Cuma tuan-tuan kena faham begini. Sebelum adanya perlembagaan, maka tempat kita ni, Malaysia ni adalah negaranya dinaungi oleh raja-raja dan sultan. Daripada agama Hindu masuk Islam, rakyat ikut. Jadi Malaysia ini sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja yang Islam. Rakyatnya ikut. Jadi memberi arti apa? Dulu Malaysia ni fully itu makna menyeluruh Islam pegang dulu. Tapi macam mana dekat perlembagaan boleh jadi lagu tu? Agama Islam, agama negara dan agama lain boleh diamalkan. Kan? Sebab kita kena faham tuan-tuan, apabila British masuk dekat Malaysia, maka kita menuntut kemerdekaan. Bila menuntut kemerdekaan, British nak bagi kemerdekaan, dia letak syarat. Boleh bagi? Kau nak letak Islam boleh, tapi oleh kerana dekat situ apa dipanggil tuan-tuan orang luar bawa masuk Malaysia, dipanggil bahasa kita apa? Orang asing, migran. Kan? India masuk, China masuk. Jadi kita ni nak merdeka dulu dengan British, kena akui kewujudan dia, kena terima dia tu. Kena terima. Dengan itulah dimasukkan dalam perlembagaan tu, agama negara Islam, agama-agama lain boleh diamalkan. Dulu tak ada tu. Faham tuan? Itu dia. Jadi kita kena faham kat situ, dia nak amal agama, amal lah. Kita tak, Islam pula punya stand, tak boleh paksa orang masuk Islam. Nak amal dia amal. Tapi yang tak boleh dia sebarkan. Dia sebar. Dia ajak orang bukan Islam, orang Islam masuk agama dia. Itu tak boleh. Sekarang ni berlaku lagu tu. Itu yang bercanggah. Tapi masalahnya kita ni, orang kat Sungai Pulai bukan tahu pun perlembagaan persekutuan tu. Kan? Tak tahu pun. Tapi kalau ustaz nak cakap tu, kadang-kadang silap-silap ustaz pula kena marah. Tu yang masalah tu. Dah tak tahu tu, dengar je lah. Kan? Bagi nak faham. Tu. Baik.
Jadi tuan-tuan, oleh itu kita sebagai orang Islam kena memahami konsep tu, asal tu. Konsep tu kena faham. Islam yang saya sebut empat orang kafir tu, bila ada sebuah negara Islam, tuan-tuan boleh faham empat kafir tu. Yang mana zimmi, yang mana muahad, yang mana musta'man, yang mana harbi. Tu baru boleh faham tu. Kalau tak jadi faham tu. Tu kedudukan dia. Okey. Tuan-tuan, hari ini orang memperbahas lagi dengan lebih dalam. Macam mana? Jadi kalau dah macam tu jadi satu keadaan apa? Dia kata double standard. Ini perincian lah tuan-tuan. Apa dia? Bila dia masuk jadi kafir zimmi, duduk dalam sebuah negara Islam, seolah jadi rakyat kelas kedua. Seolah-olah. Baik. Islam mewajibkan orang Islam sebagai rakyat bayar zakat bila dia duduk dalam sebuah negara Islam. Kewajipan tu wajib. Dia sebagai orang yang duduk dalam sebuah pemerintahan Islam yang menerima undang-undang Islam, dia untuk dirinya dipelihara, dia kena bayar cukai. Supur tak supur? Supur tak supur? Saya nak tanya ibu, supur tak supur? Kita zakat, orang Islam zakat, tapi dia cukai sebagai benaung dalam sebuah negara. Boleh faham tu? Okay. Tapi yang peliknya begini. Ibu-ibu bayar zakat dalam masa yang sama kena bayar cukai. Tak itu, Mak? Betul tak? Itu dia. Dah double tu. Dah. Jadi bab ni tuan-tuan, saya bukan nak komen, bukan nak apa kritik, tapi kita nak memperbahaskan ayat ni. Kenapa keperluan jihad itu diperintahkan oleh Allah? Kita sebagai Islam wajib berwaspada daripada musuh Islam. Boleh faham? Ni kalau tak faham ni tak tahulah, bukan bodoh tak bijak. Kan? Bukan bodoh tak bijak. Apa dia? Kan ada tuan-tuan baru-baru ni LSDN. Cukai-cukai ni kan LSDN kan tuan-tuan. Bila ada pelepasan daripada ada apa orang kata ada hitam putih, hak bayar zakat, kita segah kat situ, lepas tak lepas. Itu dia. Barulah ada kat situ, baru ada macam tu. Sebab apa? Bila orang dah tegur lama-lama, oh ni baru dibuat. Dulu kan tak ada. Kan? Dulu tak ada. Baru dia tegur, baru dibuat. Sebab tu, ulama' ni, dia kena berbunyi. Dia kena keluarkan ilmunya. Yang tak betul, dia kena cakap. Faham? Hatta yang tak betul tu pemerintah, maka dia kena tegur. Tu. Lain kalau dia tu orang berilmu, dia tu jadi pemimpin, tu lain. Dia kena cakap, dia bukan cakap lagi, dia kena buat. Sekarang ni tuan-tuan, yang bercakap tu dia tak jadi pemimpin, cuma orang panggil ustaz aja. Jadi dia tengok ada tak betul, dia kena bercakap. Kena keluarkan ilmu dia. Kalau benda tu tak betul, kena cakap tak betul. Kalau betul, kena cakap betul. Jadi maknanya dia kena menegur. Tapi kalau dia tu ada ilmu, tiba-tiba orang lantik dia, pilih dia supaya jadi pemimpin, maka dia jangan banyak cakap, dia tinggal buat, laksanakan. Dah faham, laksanakan. Tu. Kan? Malam ni nak cerita kenegaraan ni tuan-tuan. Sebab cerita ni kena faham juga. Sebab kalau cerita ayat semayang, kita cerita semayang lah. Ni cerita kenegaraan. Jadi begitu kedudukannya. Jadi kita sebagai seorang Islam, walaupun orang biasa, kena faham disiplin tu. Kena tahu. Jadi kalau tak betul, mana betul, kena cakap betul. Yang tak betul, kena cakap tak betul lah. Jadi artinya orang Islam dia kena bersiap sedia. Bermakna ada masanya dia kena berjihad. Jadi kat situ, saya nak bahaskan apa hukum berjihad tu. Dalam ayat tu disebut begitu, khuzu khizrakum tu. Apa hukum berjihad? Maka di sana tuan-tuan, ulama bahas gini. Saya sebut satu. Dia kata al-jihadu maratibun. Jihad ni ada berperingkat-peringkat. Jangan kita dengar bila jihad tu, ini mesti nak perang. Kan? Jihad ni, yang disebut jihad ni, ada maratib, beberapa peringkat. Kata ulama.
Jadi dia kata apa? Minha ma huwa wajibun ala kulli mukallafin. Ada setengah daripada jihad itu wajib semua orang. Jihad ni wajib semua orang. Tak kira orang besar, orang kecil, laki, perempuan, wajib semua. Ada jenis jihad yang macam tu. Nanti saya sebut apa dia tu. Wa minha ma huwa wajibu 'alal kifayah. Ada setengah jihad tu pula wajib juga, tapi wajib kifayah ataupun dipanggil fardu kifayah. Kan? Ada setengah orang buat, hak lain tak payah. Hak yang tadi tak boleh, semua kena buat. Yang satu lagi ni, ada orang buat, yang lain tak payah. Itu dia. Wa minha ma huwa mustahabun, tetapi ada pula satu lagi jihad tu dia sunat. Wajib fardu ain pun tidak, wajib fardu kifayah pun tidak, tapi sunat. Baik. Kita tengok satu-satu. Ini kenyataan ulama tuan-tuan Daripada mana kitab ni sebut? Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad, satu kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi. 4-5 jilid dalam lebih kurang, menceritakan tentang sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Maka dia kata apa? Fal jihadu arba'u maratib. Jihad ni ada 4 kategori. Ada 4. Tuan-tuan tak catat tak apa, tapi tuan-tuan ingat kategori itu. Satu dia kata jihadun nafsi, jihad diri. Nafs tu jihad kepada diri kita. Yang kedua jihadus syaitan, jihad lawan syaitan. Satu jihad lawan nafsu, diri itu nafsu. Satu lagi jihad lawan syaitan, itu nombor 2. Yang ketiga jihadul kuffar, jihad lawan orang kafir. Ini saya sebut satu-satu, nanti dia punya maratib bawah lagi. Dia kalau campur semua jadi 13. Okey. Jihad lawan nafsu, jihad lawan syaitan, jihad lawan orang kafir. 4 jihadul munafikin, jihad lawan orang munafik. Itu 4 kategori. 4 kategori. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi dalam kitab Zadul Ma'ad. Tuan-tuan, sebelum nak sambung, tuan-tuan yang duduk belakang tu rasa selesa duduk belakang tuan-tuan. Tu yang duduk belakang tu rasa selesa duduk belakang. Kau tak selesa? Kalau tak berapa selesa tu biar duduk depan tuan-tuan, jauh sangat tu. Tu jauh sangat. Bukan tuan-tuan, kita ni cerita bab besar. Jadi kalau duduk jauh-jauh kan salah dengar tu masalah juga. Kan? Balik rumah, apa ustaz cerita? Ustaz cerita begini, dia cerita lain. Tu masalah. Bahaya juga tuan. Sebab tuan-tuan kena ingat, suara nak sampai kat tuan-tuan tu, apa dipanggil kalau sukatan laju dia, kan cahayakan laju, kan? Dia sukatan laju dia, kena pula ada tiang, ada dinding di corner tempat lain tu. Kan? Kalau nak masuk kat telinga, pap dia ke tempat lain. Macam tuan-tuan duduk kat atas bukit tuan-tuan, duduk atas gunung, tuan-tuan memekik tu, dia punya alunan tu, gelombang, lantunan tu. Ni nak sampai kat tuan-tuan ni kan, ada tiang pula, pop, dia pusing tempat lain. Sampai kat tuan-tuan sayup-sayup dia, silap-silap tak dengar langsung. Tu dia. Ni beritahu awal-awal tuan-tuan. Baik. 4 kategori tu, kata ulama, 4 kategori, kita ambil nombor 1. Dia kata fajihadun nafsi arba'u maratib. Jihad lawan nafsu ni 4 kategori. Daripada 4 tu kita ambil nombor 1, pecah 4 lagi. Jihad lawan nafsu ni, kita lawan nafsu kita ni, macam mana nak lawan? Kan kata jihad tu macam mana nak lawan? Dia kata nombor 1, jihad lawan nafsu. Bila jihad lawan nafsu ni, semua orang kena. Kan? Semua lelaki perempuan semua kena, tak kira orang, tak terkecuali. Maka dia kata nombor 1, ayyujahidaha ala ta'allumil huda alladzi la falala laha wala sa'adata fi ma'asyiha wa ma'adiha illa bih. Maksudnya apa? Jihad nombor 1 bagi nafsu ni apa? Dia berjihad bahawa kena belajar petunjuk daripada Nabi, kena belajar petunjuk. Mana kena belajar Islam, kena belajar Quran, kena ngaji waktu. Kenapa? Sebab dia kata tidak akan ada kejayaan dan tidak akan ada kebahagiaan dalam hidup dan di hari akhirat kecuali dengan dia. Maknanya jihad pertama bagi lawan nafsu ni kena belajar.
Kena belajar. Itu dimaksudkan. Bukan maknanya kalau jihad lawan nafsu ni ambil pedang gitu. Kan. Belajar. Itu dipanggil jihad. Kira-kira tuan-tuan dan ibu-ibu sekarang ni sedang berjihad. Belajar. Berjihad. Menunaikan kewajipan. Sebab dia kata ada yang fardu kaif, ada fardu ain, fardu kifayah. Jadi maknanya belajar. Jadi kira-kira kalau tuan-tuan dan puan-puan tak tahu, wajib belajar. Kan? Sampai bila nak belajar Ustaz? Sampai bila? Takkan dah tua-tua pun nak belajar? Jawapannya, Abdullah Ibnu Mubarak kata, time bila nak habis belajar, maka dia jawab, apabila hilang kebodohan dalam diri. Boleh berhenti belajar. Itu Abdullah Ibnu Mubarak kata. Bila kita rasa bodoh kita hilang, berhenti belajar. Faham ibu-ibu? Nak tanya, bodohnya dah hilang belum? Belum. Belajar. Mudah je. Itu Abdullah Ibnu Mubarak. Statement saya, tuan-tuan boleh buka dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin dalam bab Fadilatul Ilmi, dinyatakan, dinukilkan kenyataan Abdullah Ibnu Mubarak. Orang tanya dia, sampai bila nak habis belajar ni? Kan? Sampai bila? Ada fardu, kan ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada yang sunat. Ada kata hingga hilang kebodohan dalam diri. Kalau mengikutkan hadis Nabi kan dia kata daripada buayan sampai liang lahat. Tapi Abdullah Ibnu Mubarak kata, dia kata sehingga bodoh hilang dalam diri. Jadi tuan-tuan rasa kalau bodoh tu dah hilang, tak payah belajar. Kan? Tapi kalau rasa bodoh tu ada lagi, belajar. Kan? Kerana itulah Allah kata dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu kena tanya orang yang tahu sekiranya kamu tak tahu. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan punya bodoh dah hilang belum? Apa ni? Makin tebal. Bodohnya makin tebal. Boleh ukur tebal tuan-tuan betul tuan-tuan. Saya tak nafi. Ada orang dia belajar tapi bodohnya tak hilang. Ada. Perumpamaannya macam mana? Macam kita menyiram air di daun keladi. Kan itu pepatah Melayu kata. Siram air daun keladi, lekat tak airnya? Apa pula lekat? Sikit je. Tapi yang tak lekatnya banyak. Itu maknanya bodohnya banyak, pandainya sikit. Jadi kena belajar lah. Kan kena belajar. Bukan senang tuan-tuan. Dah belajar tu pula kena amal. Dah beramal tu pula kena ingat tuan, kena sampai. Dia dah belajar kena amal, dah amal kena sampai. Itu dia. Sebab tu tuan-tuan, ada ulama kata begini. Yang kata ni Syekh Muhammad Al-Fadlu Al-Abbas Al-Balkhi. Dia nukilkan kalamnya dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Dia kata begini. Su'ila an alamati syaqawah. Dia ni pernah ditanya alamat orang-orang syaqawah. Syaqawah ni maknanya orang yang susah, orang yang bodoh, orang yang degil, orang yang jahat. Apa tanda dia? Kita kan tak boleh jumpa orang, kau ni jahat betul. Mana boleh tuan-tuan? Kan? Jumpa orang, dia pakai kopiah, pakai jubah. Kita kata, jahatnya kau ni. Ataupun kita kau ni bodoh betul. Bajunya cantik. Tetapi ulama kata tengok alamat dia. Bukan tengok orang, yang alamat dia. Apa dia? Alamat pertama dia kata. Alamat pertama. Yurzakul ilma wala yurzakul amal. Dia direzekikan ilmu. Ilmu dapat. Tapi tidak dapat diamal. Itu tanda orang syaqawah. Tanda orang tak betul. Dia dapat direzekikan ilmu. Tapi tak direzekikan amal. Macam tuan-tuan. Agak-agak kalau nombor 1 ni, ada tak jenis yang pakai songkok kopiah yang macam ni? Nak tanya, ada tak? Ibu-ibu ada tak? Ni, dia kata alamat tanda tak betul tu, yurzakul il wala yurzakul amal. Orang yang direzekikan ilmu, tetapi tak direzekikan amal. Ada tak dia? Ada. Tuan-tuan, ada tak dia? Ada. Macam siapa? Contoh, boleh bagi?
Macam tuan-tuan. Saya tak nak cari contoh jauh-jauh tuan. Saya tak nak cari contoh jauh-jauh. Saya cari contoh depan mata. Saya kata statement saya tadi kata, berdasarkan kenyataan ulama ditanya, dia kata tanda pertama yurzakul ilma wala yurzakul amal. Direzekikan ilmu, tidak direzekikan amal. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan ilmu, duduk dalam majlis ilmu, duduk rapat-rapat ni tuan-tuan dah lama, dah tahu berapa lama? Dah banyak kali. Kan? Ustaz Gamat tu kalau datang dia mesti cakap. Tapi tuan-tuan dah amal ke belum? Kalau duduk berselerak macam ni. Ni bukan nak ngata tuan-tuan, ni mendidik, kena cakap terang-terang. Apa dia? Penuh agak-agak kalau nanti jatuh jauh daun, jatuh kat lantai ada tak? Kalau jatuh kat lantai lagi tu tak betul lagi tu. Sebab ada hadis zaman Nabi tu bila dia duduk rapat-rapat sampai jatuh daun tu tak kena kat bumi, dekat peha dia. Kalau tengok macam ni, ni bukan nak kata, cakap terang aja. Kan? Maklumlah manusia ni tuan-tuan, bila kita bercakap, nak menyedarkan bukan senang. Kita tak payah tanya orang yang tak pergi kuliah nak sedarkan tuan-tuan. Kadang-kadang yang duduk kuliah tu nak sedar payah. Nak cakap macam mana tuan-tuan? Kan? Betul tak? Ni. Kalau tahan tunggu, tak tahan balik. Kan? Dan itu kena cakap terang tuan-tuan. Sebab kita, kata Nabi dalam hadis, al-ulama umana Allah fil ardi. Ulama ni adalah orang yang amanah daripada Allah di atas muka bumi. Jadi ilmu tu dia kena cakap terang. Orang terima tak terima tu cerita lain. Dia kena terangkan ilmu tu. Kan? Kalau tak terangkan ilmu, tu yang orang faham macam-macam. Hari ni orang faham macam-macam. Kan? Maklumlah orang faham hari ni, dia faham Islam, maka dia bawa konsep Malaysia Madani. Kan? Betul tak betul dengan Islam tu? Entah, kita duk tengok balik semula tuan-tuan. Kan? Nah, kita kan orang Islam. Ibu-ibu dan saya orang Islam. Dalam hati saya dan hati tuan-tuan, hati ibu-ibu ada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan kalimah itu bukan sekadar ada, disebut dalam sembahyang. Masa kadang-kadang nak nikah tu imam kata cuba ngucap dulu. Betul tak Bang Haji? Kan? Itu ngucap masa nikah tu sekali je tu. Belum untuk kali kedua. Kalau untuk kali kedua tu kan bagus, lagi kali ketiga. Betul tak? Nak sebut kalimah itu ada dekat dalam diri kita. Bila kalimah itu ada dalam diri kita, saya nak istilahkan macam ni. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan ambil semayang. Kan? Rukun ambil semayang 6, clear. Tapi tuan-tuan kena belajar dalam masa yang sama perkara yang membatalkan semayang. Kan? Kalau tuan-tuan ambil semayang cukup syarat, tapi tuan-tuan tak belajar perkara membatalkan, agak-agak nanti kalau dah ambil semayang tiba-tiba kentut. Semayang terus ke ambil semayang? Apa dia? Macam tanya ibu-ibu. Semayang terus ke ambil semayang? Ambil semayang. Kenapa ambil semayang? Batal. Kenapa batal? Kentut, artinya tahu dah perkara kentut tu membatalkan air semayang. Walaupun pada asalnya dia tak ada kait-ngait pun dengan semayang. Kan? Walaupun pada asalnya. Tetapi bila berlaku benda tadi, batal kena ambil semula. Saya kiaskan dengan tuan-tuan dan ibu-ibu mengucap 2 kalimah syahadat. Ada tak mengucap 2 kalimah syahadat ni, masa kita mengucap, tiba-tiba dia batal? Ada tak? Macam ibu-ibu ada tak? Ada? Tak ada. Ni yang tak faham tu. Tadi bab wuduk faham, bab mengucap tak reti. Tu yang saya sebut tadi. Bukan bodoh, tak pandai. Tu kan. Itu yang dikatakan rupa-rupanya, saya tanya tu, rupa-rupanya ada lagi tak pandai. Kalau ikut Abdullah Ibn Mubarak tu bodoh. Jadi kena belajar lagi. Boleh faham? Jadi jawapannya, ibu-ibu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba berhenti dekat kuil, menyembah kuil. Batal tak syahadah dia? Batal kan? Super macam wuduk kentut tu.
Boleh faham? Jadi kita sebagai orang Islam kena terima Al-Quran sebagai undang-undang Allah. Tiba-tiba kita ngucap, kita terima undang-undang manusia lain. Agak-agak batal tak syahadah tu? Yang itu kita kena faham. Sebab kita dah kata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Artinya kalau kita hanya menyembah Allah, Quran tu manusia punya ke Allah punya? Allah punya. Boleh campur dengan yang lain tak? Tak boleh. Nah, itu yang kita kena faham. Kan? Itu yang dikata ini jihad ni, belajar bab tu, faham bab tu jihad, wajib belajar. Itu wajib. Bukan sunat tu wajib, selagi tak tahu. Jadi kita ni para suami balik kena tanya isteri kita, kau tahu tak apa Ustaz cakap tu? Kan? Tahu bang, kalau abang saya ni suruh ajar abang pun boleh. Lagi senang. Kan? Contohnya, sungguh kena belajar. Apa ibu-ibu kahwin sekadar nak selamat kat dunia, dekat akhirat esok macam mana? Kau aku. Tak boleh. Quran kata ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, kau kena jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Biarlah living tu betul-betul daripada dunia sampai ke akhirat. Baru betul. Ni sayang kat dunia je. Kan? Lepas tu belajar, abang tak ajak saya. Kau duduklah rumah. Kan? Ni pun satu juga. Kan? Kadang-kadang bini nak pergi. Nak pergi mana tu? Kan? Ni masalah juga. Jadi tuan-tuan, kita kena faham. Pertama sekali, jihad untuk diri kita, belajar. Belajar agama tu. Biar bagi faham. Kena belajar tu wajib. Bila kena belajar, artinya kat rumah tu ada suami, ada isteri, ada anak. Semua kena tahu. Saya pernah bagi contoh kepada tuan-tuan dan ibu-ibu dulu. Tuan-tuan hantar anak tuan-tuan pergi sekolah, belajar. Ada tak cikgu ataupun ustazah dekat sekolah ngajar praktikal mandi wajib? Macam ibu-ibu ada? Ada tak? Ataupun ibu-ibu dulu masa belajar sekolah dulu, sekolah agama, ada tak bila cikgu ngajar, okey mandi wajib ni rukunnya 4, kan? Contohnya pertama kena ada niat, yang kedua izalatun najasah, hilangkan najis, yang ketiga kena ittisalul ma, menyampaikan air, kan? Lepas tu kita kata pernah tak ibu-ibu disuruh oleh cikgunya lu, okey kau pergi tandas, aku nak tengok kau mandi wajib, betul tak betul? Ada tak? Tak ada. Tuan-tuan ada tak? Ada tak? Tak ada. Jadi nak bagi faham praktikal tu kerja siapa? Kerja siapa? Cikgu tu ngajar je, dia tak boleh tahu praktikal sebab dia cuma ajar je. Praktikal siapa kena ngajar? Mak bapak lah. Kan? Tapi kalau mak bapak tu sendiri pun tak belajar, macam mana? Tak bodoh sama. Apa dia? Belum pandai. Lebih kurang lah tu. Dia biasalah, betul lah. Kadang-kadang orang ni, dia bahasa lembut, dia boleh faham. Kenapa? Alah, dah dia tak pandai, tak bijak. Dia kerti. Tapi ada orang, dia tak kerti. Bodoh tu. Baru kerti. Ada jenis gitu. Kan? Macam tuan-tuan, ibu-ibu, masa mula-mula kahwin, bahasanya macam mana? Lembut dia. Tapi dah anak 10, macam mana bahasa dia? Ada bunyi yang lagi. Dah tak ada dah, berubah dah. Itu lagi bini tu. Kan? Apatah lagi kuliah ni. Kan? Itu lagi bini berubah. Dah tak ada bunyi abang sayang, dah bunyinya papa Bila umur 6 70 tahun tukar lagi. Baik, tukar lagi. Dulu masa muda-muda, bang tak buat, saya tolong ambilkan. Kan? Dah sampai 60 tahun, cukup dewe. Pening tu. Jadi maknanya kita kena faham realiti. Bab ni kena belajar. Bila belajar nak amal bukan senang tuan-tuan. Saya bukan nak kata tuan-tuan. Saya nak kata gini. Saya pernah dulu cerita. Belakang masjid ni, belakang ke depan. Depan masjid ni, kalau keluar, kubur kan. Sekarang ni, dekat kubur yang ada tu, kalau yang ada dekat kubur tu, dulu
ibu-ibu, dia tak pernah masuk masjid ni, tak pernah duduk kuliah ni. Sekarang ni kalau Allah izinkan telinga ibu-ibu dengar, dia tengah cakap, ya Allah aku nak balik nak dengar kuliah. Tu orang kubur tu. Ayat Quran kata dalam surah Al-Mu'minun ayat 18, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'u la'alli a'malu salihan fima tarak. Ketika orang yang telah mati itu dia dikebumikan, maka rohnya akan bercakap, dia kata, ya Allah irji'u, aku nak balik. Kenapa? La'alli a'malu salihah, aku nak beramal soleh fima tarak, dulu yang aku tak buat. Aku dulu lalu masjid tapi aku tak singgah. Aku dulu lalu masjid tapi kuliah aku tak singgah. Bukan tak tahu, ada. Jadi bila dah mati nak balik. Itu kalau tuan-tuan diberi izin dengar, tuan-tuan, sekarang kita boleh dengar tu yang dalam kubur tu. Tak jauh, dekat aja tu. Sehingga disebutkan dalam hadis Mukhtar Ahadis An-Nabawi, dia katakan apa? Dalam satu hadis kata, apabila seorang itu mati dan kemudian diusung ke kubur, belum ditanam, diusung, maka kalau mayat itu orang yang baik, dia kata apa? Qaddimuni, qaddimuni. Dia kata cepat bawa, cepat, jangan lambat. Itu kalau mayat yang baik. Tapi kalau mayat yang tak baik, dia kata, ya wailaha aina tazabun, kau nak bawa aku ke mana? Itu kalau yang tak baik. Dan kata Nabi, kalau perkataan si mati tadi tu didengar oleh tukang bawa tadi tu, dia kata lau sami'a la sa'iqa. Kalau dia dengar perkataan tu, pengsan orang tu. Bukan orang mati dah mati. Orang hak dengar tu, orang yang bawa pengsan. Tapi kita tak dengar. Kalau lah Allah izin dengar tu, nescaya ibu-ibu pengsan sekarang. Betul. Ini yang cakap siapa? Allah. Bukan saya. Quran sebut macam tu. Cuma kita mampu untuk terima ataupun tidak. Tu dia. Ataupun saya boleh kias, tuan-tuan, bahasa gini, tuan-tuan. Saya boleh kias bahasa gini. Contohlah, itu tadi yang dah mati, ni yang dah hidup. Ditakdirkan tuan-tuan ni mati. Kan? Mati. Contoh, memanglah ditakdirkan mati itu bila wallahu a'lam. Tapi mati itu pasti sampai. Bila tak tahu. Tapi nak ceritakan takdirnya tuan-tuan mati. Bila mati dalam kubur tu, dalam kubur, dia kata apa? Ya Allah, aku nak balik. Kenapa kau nak balik? Aku bukan tak pergi kuliah. Dulu aku pergi kuliah duduk belakang. Aku nak balik ni, kalau ada kuliah duduk depan. Tu. Istilahnya gitulah tuan-tuan, senang kata. Tu. Iya sungguh tuan-tuan. Sebab kita ni dihidup atas muka dunia. Kita belum nampak lagi alam barzah. Tapi kita dah memang yakin tahu yang mati tu pasti dan kubur pasti kita pergi. Apa tuan-tuan tak yakin tuan-tuan ni akan mati? Kita semua yakin akan mati. Bukan sekadar yakin. Dah hantar mayat berapa banyak dah dalam kubur. Cuma giliran belum sampai. Kan? Belum sampai. Memang pasti tu. Jadi dialog tu pasti ada. Dan benda tu pasti kenapa? Quran dah sebut dulu dah. Dah sebut dulu. Macam ibu-ibu boleh faham. Faham ni? Ni bukan bodoh tau. Bukan. Tak berapa. Tu. Apa dia? Saya nak tanya ginilah ya. Ni nak bagi rupa. Orang kaya bersedekah dengan orang miskin bersedekah, dapat pahala tak? Dapat pahala? Dapat. Sama tak? Saya nak bagi contoh kepada ibu. Sama tak? Orang miskin bersedekah, orang kaya bersedekah, dapat pahala tak? Dapat. Sama tak? Tak sama. Kenapa tak sama? Orang kaya bersedekah kerana dia senang. Jadi tak pelik bagi sedekah. Tapi orang miskin bersedekah tu kerana dia susah, pun dia boleh bersedekah. Lagi besar pahala. Super depan dengan belakang. Macam tu lah. Kan tak sama. Tu. Faham tuan-tuan? Tuan-tuan, oleh kerana malam ni kuliah, tuan-tuan duduk macam ni. Tapi cubalah kalau malam ni tuan-tuan duduk warung, ada gusti tu. Duduknya jauh macam ni ke? Atau ni bukan nak kata tuan-tuan kena terima secara terbuka lah tuan-tuan. Kita ni kan Nabi dah kata khairul khata'in at-tawwabun, sebaik orang salah tu bertaubat. Bukan melawan, bertaubat kan. Kita kena akui salah kita. Tuan-tuan, contoh mudah aja ginilah tuan-tuan. Kalau kuliah macam ni, tuan-tuan tengok nanti lepas sembahyang Isyak, makan dalam dulang tu. Bukan dalam dulang, tepi dulang.
Punya rapat ke atau macam ni punya duduk dia? Kalau dulang nanti tu. Ada ke kalau dulang letak depan seorang, belakang tu makan. Ulur tangan, tak sampai Ustaz. Mari depan, baru sampai. Kan gitu. Macam ibu boleh faham tak tu? Ni bagi contoh macam tu, kalau tak gerti saya nak kata tak pandai ke bodoh. Tak, ini jihad, ni jihad. Tuan-tuan nak cakap benda macam ni, saya nak cakap benda macam ni, tuan-tuan. Saya tahu orang depan saya ni semua ada perasaan, ada hati. Kalau tak betul-betul amanah dengan ilmu, tuan-tuan, nak cakap macam ni saya mungkin terfikir nanti orang ni terasa. Kan? Bukan saya tak tahu bab tu, tuan-tuan. Tapi kalau saya tak amanah dengan ilmu, saya kena cakap slow-slow. Jangan cakap macam ni. Tapi oleh kerana itu amanah yang besok akan ditanya oleh Allah, saya tak fikir tuan-tuan terasa tak terasa. Tapi confirm memang terasa. Kalau tak terasa, tuan-tuan memang dah stroke lama. Tu. Tak gitu. Kan? Tapi cumanya, tuan-tuan, kita ni, saya istilahkan ginilah, terasa-terasa pun sebagai seorang, contoh suami isteri. Ibu-ibu kalau lelaki tegur, kan walaupun pedih, sayangnya ada lagi dah. Ada, tak ilah. Macam itulah ibaratnya begitu. Antara guru dengan anak murid. Kan? Macam ibu-ibu, hantar air, ni air, hantar air. Suami minta air. Sandung, pang, tumpah. Betul-betul kat kepala dia. Kan? Laki tengok, hei engkau ni kan. Hei aja. Kan? Bila hei tu setan dia datang tu. Hei engkau ni agak buta apa. Kan? Lepas dia minum tu. Sedap pula air kau ni, minta maaf abang cakap tadi. Gitu. Walaupun bunyi tadi tu keras, tapi lepas tu bunyi sayang ada lagi. Abang minta maaf lah terlepas cakap. Walaupun macam mana pun cukup, air ni sedap juga. Kan okey tak okey, tuan-tuan? Jadi tuan-tuan kena rasa macam tu. Jangan tuan-tuan terbawa-bawa balik. Aku ni memang tak suka betul kalau ustaz tu cakap. Sampai balik pula terbawa. Tu yang tak betulnya, tuan-tuan. Sekadar untuk kita memahami ilmu tu okey. Kan? Manusia, kita manusia. Bukannya kita ni, Nabi. Kalau kita Nabi, maksum. Kita ni ada kesilapan. Jadi justru itu kita kena faham. Kita ni sedang berjihad. Tuan-tuan dan saya sedang berjihad. Untuk apa? Memperbaiki diri. Itu berjihad. Kena belajar tu. Itu tangga pertama. Bawa saya nak serumpat tu. Bawa satu. Dah 8:44. Nak sambung, nak berhenti. Nak sambung, nak berhenti dulu. Ya ke? Slow je. Tentang saya pernah kuliah 2 hari lepas. Saya kuliah dah macam ni lah waktunya. Saya pun tanya, macam pengusi? Nak sambung, nak berhenti? Maka pengusi jawab, sambung Ustaz. 5 minit je. Aduh, sambung tu tapi ujung tu 5 minit. Tu ingat kata bunyi sambung tu nak panjang lagi, tapi bunyi 5 minit tak jadi. Kan? Biasalah kita ni ibu-ibu kalau makan banyak sangat takut muntah. Takut sakit perut, makan banyak sangat. Makan memang sedap kan, tapi bila makan banyak sangat muntah, tak muntah sakit perut. Kan? Daripada kita buat dosa, baik kita cari manfaat. Kan? Tu. Jadi untuk malam ni cukuplah kadar tu. Kan? Betul. Ya, apa dia? Ya. Betul? Memang betul? Dia begini, tuan-tuan. Majlis ilmu itu lebih baik daripada sembahyang sunat. Betul-betul. Lebih baik sunat. Bahkan dalam satu hadis menyebutkan Nabi pernah masuk dekat masjid. Nabi ada tengok satu tempat orang berzikir, satu tempat orang majlis ilmu. Nabi duduk dengan orang yang tempat majlis ilmu. Itu dalam satu hadis Nabi SAW. Kemudian, kalau kita duduk dalam majlis ilmu, kemudian kita tak jaga adab dia, istilah tadi tak duduk dengan betul lah, maka kita tak dapat dengan ilmu. Saya dah sebut gini, tuan-tuan. Bukan kata-kata saya cerita tadi pun tak habis lagi tu. Saya ambil kenyataan daripada Imam Ash-Shahrawardi yang hidup sezaman dengan Imam Al-Ghazali. Dia kata bil adabi yufhamul ilmi wa bil ilmi yashlul amal wa bil amali tanalul hikmah. Dengan adab itu akan dipahami ilmu. Tuan-tuan tengok ayat tu tuan-tuan tengok. Dengan adab itu dipahami ilmu. Dia berkata dengan adab itu bukan kamu akan dapat ilmu. Kamu akan faham ilmu. Bermakna dapat tak ilmu? Dapat lah.
Dapat. Tapi fahamnya belum. Kan? Fahamnya dia terkait dengan adab. Kenapa? Sebab ilmu ni dia faham mesti dengan adab. Saya contohkan. Boleh tak kalau tidak dengan adab ilmu tu dapat? Boleh. Contoh macam ni. Ni saya punya live ni. Kan? Nanti ibu-ibu balik rumah, buka live tu, atas katil, meniarap tengok. 1 jam tu. Kan? Makan kacang goreng. Berkembang lagi pula tu. Bukan macam ni. Contoh. Tu contoh saya bagi contoh. Dapat tak ilmu tu? Dapat tak? Dapat. Ilmu dapat. 1 jam dengar tu peta satu dapat. Tapi belum tentu faham. Sebab faham dia mesti diikat dengan adab. Tadi tak beradab tengok tu. Ilmu dapat tapi tak faham. Tu adab penting. Itu yang ulama kata, orang yang tak jaga adab dalam mencari ilmu, maka hilanglah kepahaman pada dirinya. Boleh faham? Lepas tu, daripada ilmu tadi tu yang dapat dipahami, maka yasluhul amal. Dia akan tangga ketiga ialah memperbaiki amal. Ilmu tu kalau dah dipahami, dia akan memperbaiki amalan. Daripada amalan yang telah diperbaiki itu, tanalul hikmah. Baru dia akan mendapat kurniaan hikmah daripada Allah. Itu kenyataan Allah. Okey. Saya sebut sebelum nak berhenti. Tadi saya sebut kata Muhammad Al-Fadli Al-Abbas Al-Balkhi. Nombor 1 tadi saya kata orang yang syaqawah dapat ilmu tapi tidak diresikan amal. Tanda kedua, bab 3 saya habiskan dulu. Ringkas-ringkas. Yarzukul amal wala yurzakul ikhlas. Ada pula nombor 2, dia direzekikan amal. Makna belajar, dapat faham, dapat beramal. Tapi tidak direzekikan ikhlas. Boleh beramal tapi tak ikhlas. Kan? Orang datang rumah, Mat, ni dekat nak mal hijrah ni. Tahun baru, kita nak buat ceramah mal hijrah ni. Derma sikit boleh? Boleh. Ambil ni. Ambil. Kan? Padahal mal hijrah 2 minggu lagi. 2 hari lagi dia jumpa lagi, Mat. Derma sikit. Cakap lagi. Makan kan hari-hari, derma hari-hari kan boleh. Keluar kat mulut dia. Apa kata dia? Hari tu kan aku dah bagi. Asyik aku aje. Tuan-tuan, dah beramal dah. Ikhlasnya kat mana? Bukan tak amal tu. Ikhlasnya tu. Itu tanda orang syaqawah. 3. Nombor 3 ni jaga-jaga. Dia kata apa? Yurzaku suhbatas salihin wala yahtarimu lahum. Direzekikan dapat bersama-sama, bersahabat dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang alim, tetapi dia tidak menghormatinya. Kita dapat bersahabat dengan ustaz, dengan tok guru, dengan orang alim, tapi kurang ajarnya bukan main, adab milah. Kan? Nah, itu dia. Orang macam tu dipanggil syaqawah. Boleh faham ibu? Tuan-tuan boleh faham? Cukup sekadar tu. Untuk malam tak habis lagi tu. Nanti kita ulas akan datang. Sambung lagi. Untuk malam ni cukup macam tu. Kita jihad. Kita jihad ni tuan-tuan. Kalau saya sambung sampai pukul 9, nambah jihadun nafsi ni. Nambah lagi tu. Ustaz ni kata nak berhenti tapi nyambung lagi. Jihad ni. Sedang berjihad. Macam ibu-ibu. Rasa seronok ke rasa nak berhenti? Seronok ke rasa nak berhenti? Seronok Okey, balik nanti kita, bang, ustaz ni cakap okey lah. Macam tu bunyinya. Jangan aku menyampah dengan ustaz cakap. Bahaya tuan-tuan. Sungguh tuan-tuan. Kadang-kadang kita bukanlah ngata ustaz tu teruk-teruk sangat dah. Kita tak adalah maka betul ustaz tu. Ataupun kita datang-datang tu tumbuh dia. Taklah macam tu. Slow je kita kata, ustaz ni tak kata nak berhenti. Sikit aja. Sikit aja kita cakap macam tu. Apa kata ulama? Man atlaqal lisan bisabil ulama amatullah qalbahu qabla ayamutu jasadahu. Orang yang ringankan lidah dengan menghina, memperli ulama, mengkritik dia, maka hatinya mati belum pada jasadnya mati. Hati mati. Ustaz ni bila pula nak berhenti? Tu. Hati mati lama tuan. Itu yang kita kena faham tu. Hati mati tapi jasad belum mati. Itu yang kalau dah hati mati, apa jadi? Bila hati mati jadi keras hati, jadi keras kepala, jadi hati kering, macam-macam lah. Macam-macam. Itu yang kadang-kadang dah tua-tua, orang Jawa kata apa? Dah tua-tua dah plek.
Tahu tuan-tuan? Bang, tahu bang? Dah tua-tua dah plek tahu. Apa? Bahasa Bugis apa? Belik apa? Miring. Beleng. Oh, beleng-beleng begitu. Okey. Betul lah tu. Kan? Tu. Selalu saya suka dengar satu penceramah Indonesia tuan-tuan kan. Tu dia semua beleng-beleng. Oh, rupa Bugis tuan-tuan. Tu tuan-tuan jenis tu. Dah plek tu. Dah tua-tua, telinga tak pekak, tak apa, alat apa, panca indera sihat tapi dah plek. Pengor lagi. Tu lagi teruklah dah tuan-tuan, nanti macam-macam istilah keluar. Cukuplah kadatu malam ni. Moga-moga kita mendapat keberkatannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa amalan mutaqabbala, wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan, wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.